الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memulakan majlis ini dengan memohon bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memilih kita untuk bersama-sama dalam pengajian tasawuf melalui kitab Penawar Bagi Hati. Kita telah menyelesaikan perbincangan anggota yang 7 pada beberapa fasal. Yang pertama mata, kemudian kita juga telah membincangkan berhubung dengan telinga. Seterusnya kita juga selesaikan perbincangan tentang lidah, dan kita juga masuk pada perbincangan tentang perut. Pada hari ini insya-Allah kita memulakan fasal yang kelima berkenaan dengan farash. Kegunaan farash. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menjadikan bagimu farash kerana kegunaan keakhiratan, iaitu untuk mendapatkan anak dengannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah." Maksudnya, berkahwinlah, meramaikanlah anak-anak, maka sesungguhnya aku berbangga denganmu sekalian umat pada hari kiamat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah." Maksudnya, apabila manusia itu mati, nescaya putuslah amalannya melainkan daripada 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang dapat manfaat dengannya. Dan ketiga, anak yang beriman yang mendoakan baginya. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah, dituliskan baginya seumpama segala amalan yang baik yang dikerjakannya oleh anaknya, tiada termasuk segala amalannya yang jahat-jahat. Sekian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan yang dibawa di dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia pengarang telah membawa kepada kita perbahasan tentang anggota yang 7. Melalui anggota mata kita telah melakukan perbahasannya, telinga, lidah, seterusnya perut, dan pada hari ini kita memulakan perbincangan tentang farash. Farash adalah dengan makna kemaluan. Sama ada kemaluan tersebut dimiliki oleh lelaki ataupun kemaluan tersebut dimiliki oleh seorang perempuan. Berkata pengarang rahimahullah, ketahuilah oleh kamu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kamu farash ataupun kemaluan kerana ada tujuan kegunaan akhirat, iaitu untuk mendapatkan anak melalui hubungan antara lelaki dan perempuan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berbangga dengan ummah yang ramai, sehingga Nabi Muhammad memberikan galakan, "Tanakahu tanasalu." Berkahwinlah oleh kamu, ramaikanlah oleh kamu akan anak-anak. Sesungguhnya aku berbangga dengan kamu sekalian pada hari kiamat. Tuan-tuan sekalian, antara tujuan adanya dikurniakan anggota kemaluan ini adalah untuk kita mendapatkan anak melalui proses hubungan suami dan isteri.
Sebab itu bila kita membicarakan tentang anggota tubuh badan, kita dapat menyaksikan bagaimana sempurnanya penciptaan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap satu batang tubuh manusia. Di dalam surah At-Tin sebagai suatu contoh, Allah Subhanahu wa taala menegaskan sempurnanya penciptaan manusia sehingga Allah memulakan dalam bentuk sumpahan. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Sinai, demi kota Makkah yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tuan-tuan sekalian, betapa hebatnya penciptaan manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan fi ahsani taqwim, penciptaan yang paling hebat nak dibandingkan dengan penciptaan yang lain. Banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ada dalam bentuk binatang, ada dalam bentuk tumbuh-tumbuhan dan pelbagai lagi bentuk-bentuk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila balik kepada manusia, tidak ada perkara yang boleh menandingi manusia, melainkan inilah penciptaan yang paling hebat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita menyebut ia merupakan penciptaan yang paling hebat, Allah Subhanahu wa taala, ahli falsafah telah menyebut bagaimana manusia merupakan alam yang kecil. Kalaulah kita ingin melihat dunia, lihatlah pada batang tubuh manusia. Ia merupakan alam kecil yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan akhirnya thumma radadnahu asfala safilin, dan seterusnya kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni ke dalam neraka. Walaupun duduk di atas dunia, paling bagus, paling hebat, paling indah ciptaannya, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala humbankan juga ke dalam neraka. Kenapa perkara ini berlaku? Apabila manusia tidak mengambil perhatian terhadap larangan dan tidak mengambil perhatian terhadap perintah yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu sahaja tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga mengecualikan manusia yang selamat daripada dihumbankan ke dalam api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, melainkan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, maka mereka itu layak untuk menerima pahala yang tidak putus-putus. Bagaimana kita nak menerima pahala yang tidak putus? Bagaimana kita nak beramal soleh? Bagaimana kita nak beriman? Kita dapat melihat bagaimana prinsip akhlak yang telah disusun oleh para alim ulama, seperti perbahasan yang kita mulakan pada hari ini. Antaranya adalah pemeliharaan farash ataupun pemeliharaan kemaluan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Islam meraihkan keseronokan yang ada pada seseorang manusia. Di antara keseronokan tersebut adalah hubungan seksual, adalah hubungan di antara lelaki dan perempuan. Bagi membezakan perbuatan kita itu dengan binatang, perbuatan kita ini dengan perkara yang tidak berakal, Islam datang dengan syariat. Islam datang dengan satu sistem hidup, iaitu memperkenalkan hubungan perkahwinan menurut hukum hakam yang telah diterapkan oleh ajaran agama. Maka Nabi SAW menunjukkan kepada kita di antara objektif perkahwinan itu adalah untuk meramaikan anak, untuk mendapat anugerah zuriat yang begitu ramai. Malahan Nabi Muhammad SAW berbangga dengan umat yang ramai ini pada hari akhirat. Di antara kelebihan yang lain, setelah daripada kita menyempurnakan hubungan kelamin antara suami dan isteri, akhirnya mendapat zuriat, Nabi SAW tunjukkan lagi kelebihan yang lain. Iza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah
wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah. Apabila manusia itu mati, segala-gala amalannya putus, melainkan hanya 3 perkara. Perkara yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah maknanya sedekah yang terus mengalir, yang terus mengalir kepada orang yang memberikan sumbangan sedekah tersebut. Sebagai suatu contoh, membina masjid. Masjid tersebut diguna pakai berterusan untuk dibuat aktiviti-aktiviti ibadah dan keagamaan. Selama mana ia diguna pakai, sedekah tersebut terus mengalir. Kita juga memberikan satu sedekah untuk membantu golongan yang menuntut ilmu agama. Seorang penuntut ilmu agama mencari ilmu, kemudian kembali ke kampung halaman, kembali ke negerinya, kembali ke negaranya, lalu telah melaksanakan amanah menyampaikan ilmu. Ilmu tersebut akan disebarkan kepada seluruh masyarakat. Pahala yang diperolehi olehnya turut diperolehi oleh orang-orang yang membantu, orang yang menuntut ilmu suatu ketika dahulu. Wa ilmin yuntafa'u bih, termasuk perkara yang boleh memberikan pahala yang berterusan adalah ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Memberikan ilmu. Pada hari ini kita mempelajari ilmu tasawuf. Kita menghayati pengajian pada hari ini, lalu kita balik berkongsi. Tidak perlu jauh untuk kita berkongsi. Berkongsi dengan isteri sendiri, berkongsi dengan anak sendiri. Akhirnya mereka mengguna pakai ilmu ini. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu tersebut akan dapat dimanfaatkan dengannya. Dan seterusnya kata Nabi, wa waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang sering berdoa kepadanya. Para hadirin sekalian, itulah di antara tujuan kita menggunakan kemaluan, menggunakan farash. Akhirnya dapat zuriat. Zuriat tersebut dididik sebaik yang mungkin menjadi anak yang soleh. Kemudian berdoa kepada kedua ibu bapanya. Ia akan mendapat pulangan yang berterusan, pahala rahmat yang tidak putus-putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Ibnu Hajar menegaskan, dituliskan baginya seumpama segala amalan yang baik yang dikerjakannya oleh anaknya, tiada termasuk segala amalannya yang jahat-jahat. Apabila dia dapat seorang anak, pada waktu tersebut dia mendidik anak ini dengan perkara yang baik, pahala yang dilakukan oleh anak tersebut akan diperolehi sama, dikongsi sama, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tidak termasuk segala amalannya yang jahat-jahat, tidak termasuk perkara yang jahat. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, akhirnya anak ini menjadi anak yang tidak berguna, menjadi anak yang tidak melakukan kebaikan, banyak melakukan kejahatan. Adapun amalan yang jahat dilakukan oleh si anak tersebut tidak akan dikongsi bersama dengan ibu bapanya. Memberi makna kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala beri peluang melalui anggota farash ini sehingga akhirnya dapat zuriat. Zuriat tersebut memberi satu pulangan yang cukup besar dalam kehidupan kita di hari akhirat. Demikian juga Allah menjadikan bagimu farash kerana kegunaan duniawi. Itu yang terdahulu ceritanya berhubung dengan ukhrawi, cerita pasal akhirat. Cerita pasal akhirat, dapat anak, Nabi berbangga dengan anak yang ramai. Bila dapat anak memberikan doa yang baik kepada kedua ibu bapanya setelah daripada berlakunya hubungan kelamin sebagai seorang suami dan isteri. Maka itu antara kelebihan pada hari akhirat. Adapun kemaluan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu ini, ada juga kegunaan duniawi, iaitu bersedap-sedapan dengan jima dan bersuka-sukaan dengan sekaliang anak yang diperolehi menerusi jima itu. Dan anak-anak itu adalah sebesar-besar perhiasan dunia, kerana firman Allah Ta'ala, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia. Dan firman-Nya lagi,
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dihiaskan, yakni dijadikan indah kepada manusia, kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan, anak pinak, harta benda yang banyak daripada emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah perhiasan, yakni kesenangan hidup di dunia, namun di sisi Allah jua sebaik-baik tempat kembali. Para hadirin sekalian, dengan datangnya anggota farash ataupun kemaluan, satu, kita boleh menikmati bersedap-sedapan dengan jima' ataupun dengan bersetubuh. Kemudian seterusnya bersuka-sukaan dengan sekaliang anak yang diperolehi menerusi jima' tersebut. Ini di antara nikmat duniawi. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian, sangat adil. Bukan sahaja menciptakan kita, tetapi memberikan ruang untuk kita menikmati apa yang perlu kita nikmati ketika berada di atas dunia. Cuma bezanya, nikmat yang kita nak ambil tersebut mestilah mengikut panduan yang telah dinyatakan di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berhubung dengan anak, anak akan memberikan kepada kita kesenangan, hiburan. Bermain dengan anak sewaktu masih bayi, kita akan menikmati keseronokannya. Anak terus membesar, berumur 1 tahun, 2 tahun, kita akan menikmati perbezaan keseronokan tersebut. Demikianlah setelah anak kita berkahwin, kita akan menikmati keseronokan melihat perkahwinan anak tersebut. Ini di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Sehinggalah akhirnya kita mendapat anugerah cucu daripada perkahwinan anak tersebut. Ia menjadi hiasan dunia kepada kita semua. Di dalam ayat yang lain, Allah Taala tegaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia dihiaskan dengan kasih kepada syahwat, kepada nafsu. Kalaulah tidak ada nafsu, kita sama dengan para malaikat. Tidak ada cabaran dalam kehidupan. Allah kurniakan akal. Allah kurniakan nafsu untuk kita pastikan keseimbangan dalam setiap apa yang kita lakukan. Antara cinta kepada syahwat ini adalah cinta kepada perempuan. Lelaki mencintai perempuan. Kemudian akhirnya mencintai anak-anak. Seterusnya harta benda yang banyak berupa emas dan perak. Tuan-tuan sekalian, emas dan perak ini kita boleh nilaikan seperti wang ringgit. Manusia suka untuk menerima wang ringgit. Sebab itu tuan-tuan dapat saksikan, tidak ada manusia yang tidak suka kepada wang ringgit. Tidak ada manusia yang tidak suka kepada emas dan perak. Sebab itu kita dapat melihat ia disebut di dalam Al-Quranul Karim. Wal khailil musawwamah, kuda pilihan, maknanya kenderaan, juga merupakan di antara perkara yang memberikan daya tarikat kepada seseorang manusia. Islam tidak melarang kita memiliki kenderaan-kenderaan yang bagus. Dalam Al-Quran disebut wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang menjadi pilihan. Kuda pada waktu tersebut ketika Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi SAW adalah di antara kenderaan yang digunakan oleh masyarakat pada waktu itu. Islam tidak melarang apa jua jenama kenderaan yang ingin kita gunakan, dan ia bukanlah bersalah. Kemudian Allah menyatakan wal an'am, demikian juga binatang ternak, dan juga al-harth, iaitu sawah ladang. Kita bercucuk tanam, kita memelihara binatang, memelihara kambing. Kita akan rasa keseronokan memelihara kambing. Kita rasa seronok apabila memberi makan kepada binatang pemeliharaan, sama ada ayam, kambing, lembu dan seumpamanya. Kita akan rasa kepuasan apabila melihat mereka terus membiak. Dalam keadaan demikian, Allah kurniakan kepuasan dan hiasan kepada kita. Demikian juga ladang ataupun kebun. Kita bercucuk tanam, kita bertanam dengan tumbuhan seperti terung, kita tanam dengan pelbagai lagi
sayur-sayuran. Kita ambil sayuran tersebut, kemudian kita jadikan ia satu masakan untuk dihidangkan kepada keluarga. Kita rasa puas, kita rasa ia satu hiburan, kita rasa ia merupakan satu hiasan kepada kita. Tetapi kata Allah, zalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu adalah merupakan kesenangan hidup di dunia semata-mata. Dan perlu ingat, wallahu indahu husnul ma'ab, namun di sisi Allah, Allah jualah sebaik-baik tempat untuk kita kembali. Tuan-tuan sekalian, sebab itu dalam kehidupan kita ini Allah Ta'ala ikat dengan Allah, ikat dengan peristiwa kembalinya kita kepada hari akhirat. Sebagai suatu contoh, apabila berlaku ujian besar banjir baru-baru ini, tidak lain dan tidak bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menarik perhatian semua manusia supaya akur kepada kehendaknya, supaya patuh kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sebagai suatu contoh untuk kita pelajari daripada bencana besar baru-baru ini, apabila masing-masing berada di pusat pemindahan, sama ada di Kelantan ataupun di Pahang, apabila terputus sahaja bekalan makanan, tidak ada lagi nasi untuk dihidangkan, tidak ada lagi biskut untuk dimakan buat sementara, dan tidak ada lagi bekalan air untuk diminum, pada waktu tersebut Allah janji kepada kita berdepan dengan ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit daripada perasaan takut. Tuan-tuan sekalian, pertamanya datang perasaan takut. Bila berada pada tingkat yang pertama, tiba-tiba air terus masuk, terus naik. Kita naik pada tingkat yang kedua, air terus naik, berpindah pada tingkat yang ketiga. Bisyai'im minal khauf, kita tertanya-tanya pada waktu tersebut, bilakah air ini akan berhenti naik? Kita tertanya-tanya pada waktu tersebut, bilakah banjir ini akan surut? Dalam keadaan ketakutan, Allah Ta'ala uji pula dengan kelaparan. Wal ju', kami juga uji kamu dengan kelaparan, makanan tidak ada. Pada waktu tersebut, masing-masing tidak mengenali lagi jiran tetangga, masing-masing tidak lagi sempat untuk melihat kepada masyarakat yang lain. Penumpuan yang diberikan adalah kepada anak sendiri, penumpuan yang diberikan adalah kepada isteri sendiri, sehingga akhirnya sebahagiannya menerbitkan sikap sebenar, sehingga sebahagiannya sudah lagi tidak menahan kesabaran. Akhirnya tuan-tuan sekalian berlaku pergaduhan. Ini sekadar satu contoh menunjukkan kepada kita bagaimana rumitnya bila berlaku bencana seperti ini. Tetapi Allah Ta'ala ingin mengajak kita semua, wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah jualah sebaik-baik tempat kembali. Bayangkan kalaulah berlaku hari kiamat, ke bukit manakah untuk kita menyelamatkan diri? Ke sekolah manakah tempat untuk kita menyelamatkan diri? Kita tidak mampu lagi untuk melarikan diri pada waktu tersebut. Dan bayangkan pada hari akhirat, kalaulah ia benar berlaku, apakah kita akan memberikan perhatian kepada anak sendiri? Apakah kita akan memberikan perhatian kepada isteri sendiri? Masing-masing melupakan kelibat manusia yang lain. Kegawatan itu menyebabkan kita hanya fikirkan apa nasib diri kita kalaulah berakhir dunia ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sepanjang berada di atas dunia, Allah tidak murka kepada kita untuk kita meraih kesenangan, untuk kita mencapai kemewahan, kerana sememangnya ia telah diberikan hiasan kepada kita semua. Mengumpul harta benda, memiliki anak pinak, memiliki isteri, kemudian seterusnya kita memiliki kenderaan yang baik, binatang pemeliharaan yang baik, kebun-kebun yang baik. Semua perkara ini tidak dilarang dan ditegah oleh Allah Ta'ala. Tetapi ingat kata Allah, zalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu hanyalah perhiasan dunia sementara untuk kamu. Tetapi wallahu indahu husnul ma'ab, namun di sisi Allah jualah sebaik-baik tempat untuk kamu kembali. Artinya tuan-tuan sekalian, dua perbahasan yang kita buat. Yang pertama,
Apabila membicarakan anggota Farash, kepentingan yang pertama adalah kepentingan akhirat. Sekadar untuk mengulang balik perbincangan kita sebentar tadi, kepentingan akhirat adalah mendapat anak dengan menggunakan Farash. Kita tidak boleh dapat anak terus, melainkan melalui hubungan suami isteri. Kemudian apabila dapat anak, Nabi Muhammad menegaskan, berkahwinlah oleh kamu, ramaikanlah anak oleh kamu. Aku bangga dengan umat yang ramai pada hari akhirat. Kita menyempurnakan cita-cita dan impian daripada Nabi SAW. Yang kedua, dengan anugerah zuriat daripada Allah yang telah kita sempurnakan melalui anugerah kemaluan, anugerah Farash, lelaki dan perempuan yang bergelar suami isteri. Akhirnya, wa waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang sering berdoa untuknya. Tuan-tuan sekalian, itulah kelebihan dan tujuan untuk ukhrawi. Adapun untuk dunia, Allah kurniakan nikmat kita bersetubuh, berjima', bersuka-sukaan dan seterusnya memiliki anak yang diperolehi menerusi jima' tersebut. Dengan keseluruhan pandangan berhubung dengan akhirat dan juga duniawi, kesan daripada anugerah Farash ataupun kemaluan, marilah kita mensyukuri nikmat anggota Farash ini. Mensyukuri anggota ini ialah dengan memelihara daripada yang diharamkan seperti zina, liwat dan mengeluarkan air mani selain daripada tangan isterinya dan jarinya, dan memeliharanya daripada yang syubhat seperti jima' pada pernikahan yang batal jika ia bertaklid kepada pihak yang berkata dengan sah pernikahan itu, dan jika tiada, nescaya ia haram kerana bukan lagi syubhat. Bagaimana kita nak bersyukur dengan anggota Farash? Kita mempelajari bagaimana nak bersyukur dengan mata, bagaimana nak bersyukur dengan telinga, bagaimana nak bersyukur dengan perut, bagaimana nak bersyukur dengan lidah. Hari ini kita mempelajari bagaimana untuk kita bersyukur dengan nikmat anggota Farash atau anggota kemaluan. Mensyukuri anggota ini, kata pengarang, hendaklah dengan memelihara daripada yang diharamkan. Apakah yang diharamkan oleh Allah? Yang diharamkan oleh Allah, kata pengarang, seperti zina. Zina antara lelaki dan perempuan yang tidak sah pernikahannya. Maknanya, dia tidak berkahwin tetapi menjalin hubungan sehingga berlakunya zina, bersetubuh tanpa ada ikatan yang sah. Liwat antara lelaki dan lelaki, ia tidak dibenarkan oleh ajaran syariat, dan oleh kerana itu ia dikira sebagai perkara yang haram. Mengeluarkan air mani selain daripada tangan isterinya, maknanya mengeluarkan sendiri juga adalah suatu perkara yang diharamkan. Kemudian dibenarkan dengan menggunakan tangan isterinya, dan demikian juga tidak dibenarkan mengeluarkan air mani dengan jarinya, yakni untuk perempuan, dan memeliharanya daripada yang syubhat seperti jima' pada pernikahan yang batal jika ia bertaklid kepada pihak yang berkata dengan sah pernikahan itu, walaupun disebut ia pernikahan tetapi ia syubhat daripada sudut sah ataupun tidak. Sebagai suatu contoh, pernikahan antara dua beradik yang tidak diketahui, ia tidak mengetahui, telah disebut tetapi berada dalam keadaan keraguan, dan pelbagai lagi contoh-contoh yang lain. Kalaulah timbul rasa syubhat, maka pada waktu tersebut hendaklah memelihara anggota Farash daripada melakukan persetubuhan. Dan jika tiada, nescaya ia haram. Kalau tiada syubhat, pastinya ia adalah merupakan suatu perkara yang haram. Allah Ta'ala berfirman ketika memuji orang yang beriman yang mendapat kemenangan, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ayat ini berada di dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun adalah surah yang memulakan perbahasan tentang kejayaan orang-orang beriman. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman.
Siapakah orang-orang yang beriman yang berjaya itu? Al-Quran mentafsirkan Al-Quran sendiri. Ini di antara peringkat tafsir yang tertinggi, huraian ayat yang paling tertinggi. Kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang beriman memiliki kejayaan itu adalah orang-orang yang di dalam solat mereka itu mereka khusyuk. Mereka khusyuk, mereka rasa begitu tenteram ketika mana melaksanakan ibadah solat mereka. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka-mereka yang apabila berdepan dengan perkara yang melalaikan, lalu mereka terus berpaling dan tidak berada dalam perkara-perkara yang melalaikan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka-mereka yang melaksanakan tuntutan pembayaran zakat. Kemudian Allah iringi dengan ayat yang kita bacakan tadi, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Demikian juga orang yang berjaya itu adalah mereka yang menjaga kehormatan ataupun kemaluannya, kecuali kepada isterinya atau pasangannya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ketahuilah, kata pengarang, bahawa tiada sempurna memelihara faraj itu melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihatnya, dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok, dan memelihara perut daripada memakan yang syubhat, dan daripada bersangatan kenyang. Kerana yang demikian itu membawa kepada penzinaan, dan yang ia adalah sebesar-besar dosa besar dengan ijma' ulama selepas kufur dan membunuh orang. Dosa yang paling besar, kata ulama, secara ijma' adalah kufur. Mengiringi kufur adalah membunuh orang. Setelah daripada dosa kufur, pada waktu tersebut menyusul selepas kufur adalah membunuh orang. Dosa yang besar setelah daripada itu adalah melakukan zina. Maka kata pengarang, Syekh menasihatkan kepada kita, tidak sempurna, ketahuilah oleh kamu, tidak sempurna memelihara faraj ataupun kemaluan itu melainkan dengan memelihara mata. Balik kepada asar perbincangan kita. Perbincangan kita anggota mata. Maknanya faraj yang kita nak pelihara ini, ia kembali kepada proses memelihara mata. Bagaimana nak memelihara mata? Memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihatnya. Perempuan yang diharamkan untuk kita lihat, pelihara mata. Kalau tidak memelihara mata, ia akan mengundang kepada penzinaan. Kerana disebut matalah yang mula-mula berzina. Setelah daripada mata, maka datanglah penzinaan yang sebenar. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Dalam keadaan mata kita pelihara, kalaulah gagal di situ, hati kita akan terfikir-fikir, akan membayangkan dengan rupa bentuk yang elok dan seumpamanya, sehingga menyebabkan nafsu syahwat pada waktu tersebut meronta-ronta untuk memastikan ia berjaya capai apa yang dikehendakinya. Para hadirin sekalian, perkara ini adalah suatu perkara yang sangat penting untuk diberikan perhatian oleh kita. Di dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini disebut oleh para alim ulama, ia merupakan hadis yang dhaif, tetapi ada manfaat untuk kita mengambil manfaat daripada isi kandungannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihzaru zina fa inna fihi sitta khisal, salasatun fid dunya wa salasatun fil akhirah. Fa amma allati fid dunya fa innahu yanqusu rizq wa yadhhabu al barakah, فإذا خرجت روحه تحجب عن الرب جل وعلا لا يراها. وأما التي تصيبه في الآخرة فينظر الله إليه بعين الغضب فيسود وجهه. والثانية يسحب في سلسلة إلى النار الكبرى. والثالثة يكون حسابه شديدا. Awaslah oleh kamu daripada melakukan zina, kerana pada zina tersebut ada 6 perkara. 3 berada di dunia akibatnya, dan 3 berada di akhirat akibatnya. Adapun yang berada di dunia,
Yang pertama, akan dikurangi rezekinya. Rezekinya akan berkurang. Dia tidak boleh menambah rezeki. Wa yadhhabul barakah. Keberkatan akan hilang daripada dirinya. Maka apabila telah keluar rohnya, maka pada waktu tersebut akan dihijabkan daripada Ar-Rabb, daripada Tuhan Jalla wa'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang pun kepada roh yang ada padanya ketika mana ia telah keluar. Maknanya, tiga perkara ini adalah akibat ketika mana berada di atas dunia. Sekadar ulangan, yang pertama, rezeki jadi kurang. Kita akan hilang rezeki. Rezeki kita tidak mampu bertambah. Duit kita tidak mampu untuk menyimpan. Maka pada waktu tersebut kita hilang rezeki. Yang kedua, hilang barakah. Hilang barakah dalam kehidupan. Barakah yang dimaksudkan ini adalah keberkatan hidup. Masa kita sentiasa tak cukup. Kemudian kerja kita sentiasa banyak yang tak boleh nak selesaikan. Kerana keberkatan hidup sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masa yang sama, perkara yang paling menakutkan, apabila keluar sahaja roh daripada diri kita, Allah Ta'ala hijabkan dirinya untuk melihat roh tersebut. Langsung tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ia memberi kesan akibat pada hari akhirat. Wa ammal lati tusibuhu fil akhirah fayanzurullahu ilaihi bi'ainil ghadab fayaswaddu wajhah. Allah Ta'ala akan melihatnya dengan pandangan murka. Allah akan menyaksikannya dalam keadaan yang sangat murka sehingga hitam legam wajahnya. Wathaniyah yushabu fi silsilatin ila naril kubra. Dan perkara yang kedua, akan diikat dengan rantai untuk diseret ke dalam api neraka yang sangat besar. Wathalisah yakunu hisabuhu syadida. Akibat pada hari akhirat yang ketiga, hisabnya ia akan berdepan dengan hisab yang sangat detail, yang sangat sukar, yang sangat susah, yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, selain daripada memelihara mata, selain daripada memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok, hendaklah memelihara perut daripada memakan yang syubhat. Perbincangan ini juga telah dibuat dalam perbahasan yang lalu berhubung dengan perut. Memelihara perut daripada memakan perkara yang syubhat adalah suatu tuntutan. Tuan-tuan sekalian, kesan daripada masuk sahaja perkara yang syubhat, jangan kata perkara yang haram, ia akan mencetuskan hati yang keras. Ia akan mencetuskan perasaan yang degil. Ia akan melahirkan sikap yang degil. Sehingga akhirnya ia akan membuahkan perkara-perkara maksiat yang banyak. Kalaupun tidak kepada zina, kalaupun tidak kepada maksiat mencuri, ia akan membawa dan mengheret kita kepada maksiat-maksiat yang lain. Kekal dengan melakukan maksiat, kesan daripada gagal memelihara perut daripada memakan perkara yang syubhat. Demikian juga daripada bersangatan kenyang, kerana yang demikian itu membawa kepada penzinahan. Tuan-tuan sekalian, walaupun ia perkara yang halal untuk diri kita, tapi berawaslah daripada terlalu kenyang apabila kita makan. Hendaklah makan dalam keadaan yang sederhana supaya kita dapat mengawal hawa nafsu dan juga tuntutan syahwat yang akan menguji tidak mengira siapa pun dirinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Maksudnya, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, yakni tidak syirik. Yang pertama, orang yang tidak syirik. Yang kedua, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Allah haramkan kita membunuh, kita tak boleh membunuh. Ada tempat untuk kita boleh membunuh. Sebagai suatu contoh, pelaksanaan hukuman qisas. Kita boleh membunuh di atas nama hukuman qisas. Itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga
dan tidak pula berzina. Sesiapa melakukan yang demikian, sesiapa yang melakukan syirik, sesiapa yang membunuh, sesiapa yang berzina akan mendapat balasan dosanya. Akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat. Yang pertama, dosa dia perolehi. Yang kedua, pada hari akhirat, yudha'af lahul azab, digandakan untuknya azab pada hari akhirat. Dan seterusnya, wa yakhlud fihi muhana, ia akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Tetapi Allah Ta'ala kecualikan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, melainkan orang yang bertaubat, orang yang beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu Allah akan gantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan. Adalah Allah Maha Mengasihani. Tuan-tuan sekalian, ini kasih sayang Allah. Walaupun ancaman yang begitu keras Allah Ta'ala beri. Yang pertama, azab digandakan. Yang kedua, mereka akan kekal dalam kehinaan. Walaupun demikian keras, kata Allah Ta'ala, untuk mereka yang melakukan semua perkara ini, tetapi Allah kecualikan, barang sesiapa yang bertaubat, kemudian beriman, beramal soleh, maka Allah gantikan kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana itu, kita perlu mengambil peluang kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah Ta'ala telah menciptakan kita dengan sesempurna yang mungkin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.